yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 6, tema 1, unit 3 yang bertajuk Keluarga Bahagia, yang mana pada hari ini kita akan belajar cara untuk menjawab soalan pemahaman halaman 21 dalam teks Bahasa Melayu tahun 6 bersama dengan Cikgu Zainita binti Yusuf. Baiklah murid-murid, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat membaca, memahami dan mentafsir sekurang-kurangnya 3 daripada 4 bahan sastra dan juga bahan bukan sastra. Ya, mula-mula baca dulu. Lepas tu kena faham apa yang dibaca, lepas tu barulah dapat tafsir. Ya, sekurang-kurangnya 3 daripada 4 bahan sastra dan bahan bukan sastra. Baiklah, kerana kejayaan pula diharapkan agar yang pertama kamu dapat membaca dan memahami petikan yang diberikan. Baik, yang kedua diharapkan agar kamu dapat mentafsir bahan sastra dan bahan bukan sastra. Murid-murid yang cikgu kasihi, apa kata mari sama-sama kita baca petikan yang dipaparkan ini. Keluarga bahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi. Pada pagi ini, saya akan menyampaikan syarahan yang bertajuk Keluarga Bahagia. Hadirin sekalian, keluarga bahagia ialah keluarga yang saling memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain. Ahli keluarga tidak mementingkan diri. Sebaliknya, mereka mengambil berat tentang kebajikan ahli keluarga yang lain. Ibu bapa memainkan peranan penting untuk membina keluarga bahagia. Mereka mestilah memberikan kasih sayang yang secukupnya dan melayan anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Oleh itu, ibu bapa bertanggungjawab untuk meluangkan masa dengan anak-anak. Selain itu, anak-anak juga berperanan untuk memupuk keluarga bahagia. Abang atau kakak perlu membantu ibu bapa untuk meringankan beban mereka. Sebagai contoh, mereka hendaklah menjaga adik, mengemas rumah dan membasuh pakaian. Dengan itu, ibu bapa tidaklah terlalu tertekan apabila pulang ke rumah setelah penat bekerja. Hadirin yang saya hormati, kesimpulannya, pembentukan keluarga bahagia memerlukan pengorbanan dan tolak ansur ahli keluarga. Saya berharap semoga keluarga yang bahagia dapat diwujudkan dalam masyarakat kita. Saya akhiri syarahan ini dengan serangkap pantun. Jambu batu di dalam raga, dimakan kera, tinggal sekarang. Saling membantu ahli keluarga, hubungan mesra terjalin erat. Sekian, terima kasih. Baiklah, tugas kita seterusnya, ya, setelah kita baca dan faham apa yang kita baca dalam petikan yang dipaparkan ini, tugas kita seterusnya adalah menjawab soalan yang telah disediakan. Baik, yang pertama, apakah maksud keluarga bahagia? Apakah maksud keluarga bahagia? Jawapannya ada dalam petikan. Perenggan yang keberapa? Pandai. Perenggan kedua. Tu dia. Nampak ya? Ada jawapan di dalam petikan. Sebab tu kita kena faham ya petikan yang kita baca. Selalunya kita boleh baca je tapi kita tak faham kan? Sepatutnya kena faham apa yang kita baca. Setelah faham, barulah kita boleh tafsir bahan yang kita baca dengan menjawab soalan dengan betul. Ini petikan yang ada ya dalam paparan yang dipaparkan tadi, dan cara hendak menulisnya begini. Contoh yang diberikan, contoh yang cikgu berikan ya. Baris pertama mestilah rapat di tepi garisan, bukan ke tengah sebab ini dalam perenggan. Sebab perenggan kedua mesti di tengah. Dia jarakkan sikit daripada garisan yang telah disediakan. Tapi kalau kita jawab, mestilah di tepi garisan ya. Keluarga bahagia ialah keluarga yang saling memahami serta menerima kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain. Ahli keluarga tidak mementingkan diri. Sebaliknya, mereka mengambil berat tentang kebajikan ahli keluarga yang lain. Ini cara hendak menjawab soalan yang diberikan. Sebenarnya ada dalam petikan. Biasanya soalan pertama, soalan kedua, soalan ketiga, jawapan memang ada dalam petikan.
Jadi kamu kena betul-betul faham apa yang kamu baca. Baiklah, soalan kedua. Mari kita saksikan pula. Baiklah, soalan kedua. Bagaimanakah ibu bapa dapat membentuk keluarga bahagia? Ada dalam petikan kan jawapannya. Perenggan keberapa? Pandai ya. Perenggan seterusnya, perenggan ketiga. Ada dalam petikan jawapannya. Jadi kita nak jawab dengan cara yang betul ya, sebab biasanya ni semua 2 markah. Ya, ibu bapa dapat membentuk keluarga bahagia dengan memberikan, ya, nampak di sini. Jadi soalannya, bagaimanakah ibu bapa dapat membentuk keluarga bahagia? Jadi kamu mestilah menjawab berdasarkan pada soalan yang diberikan. Jadi ibu bapa dapat membentuk di keluarga bahagia dengan memberikan kasih sayang yang secukupnya dan melayan anak-anak bagai menatang minyak yang penuh. Oleh itu ibu bapa bertanggungjawab untuk meluangkan masa dengan anak-anak. Barulah kamu layak dapat 2 markah. Baik, soalan ketiga. Sebagai anak, jelaskan peranan kamu untuk membentuk keluarga bahagia. Ada tak dalam petikan jawapannya? Ya, betul, ada dalam petikan. Kan, perenggan seterusnya kan, ada kan. Jadi jawapannya pula, cara nak menjawab seperti ini, yang cikgu dah berikan contoh ini. Anak-anak juga berperanan untuk membentuk keluarga bahagia. Kita boleh membantu ibu bapa meringankan beban mereka, seperti adik, menjaga adik, mengemas rumah dan membasuh pakaian. Dengan itu ibu bapa tidaklah terlalu tertekan apabila pulang ke rumah setelah penat bekerja. Ini antara contoh jawapan yang cikgu berikan. Baiklah, seterusnya kita saksikan soalan keempat. Huraikan maksud pantun di bawah. Ni dia pantunnya yang tadi kita pun dah baca tadi kan, pantunnya. Nak tahu maksudnya. Macam mana kita nak tahu maksud ni? Jambu batu di dalam raga, dimakan kera tinggal sekerat. Ini pembayang maksud. Maksudnya ada pada perenggan ketiga dan pada baris ketiga dan juga baris keempat. Saling membantu ahli keluarga, hubungan mesra terjalin erat. Di sini maksudnya. Jadi macam mana kita nak huraikan maksud pantun? Cara nak menghuraikan maksud pantun, kamu tak boleh salin bulat-bulat daripada pantun yang diberi. Nampak ya? Kamu kena tulis ayat menggunakan ayat yang lengkap, ayat penyata. Kalau boleh jangan salin bulat-bulat, tapi cari makna, cari yang sama maknanya dengan perkataan yang diberikan dalam puisi ini, dalam pantun. Baik, ini merupakan contoh yang cikgu beri. Kan? Maksud pantun di atas ialah sebagai ahli keluarga, kita hendaklah saling membantu dan bekerja sama agar hubungan kekeluargaan dapat terjalin dengan lebih mesra dan erat lagi. Nampak ya? Kita tambahkan sikit ayat tersebut supaya tidak dinakatkan menyalin bulat daripada puisi yang diberikan. Barulah layak dapat 2 markah. Baik, soalan yang kelima. Ini tak ada dalam petikan jawapannya ni, memang tak ada. Apakah kesan keluarga bahagia kepada negara? Apakah kesan keluarga bahagia kepada negara? 1 soalan. Jelaskannya. 2 soalan. Ada 2 soalan. Biasa soalan seperti inilah dia soalan kebat. Jadi soalan ini biasanya akan diletakkan markahnya di situ, diperuntukkan markah untuk soalan seperti ini 3 markah. Jadi, apakah kesan keluarga bahagia kepada negara? Jelaskannya. Jadi, ini merupakan contoh jawapan yang cikgu berikan. Macam mana nak cari jawapan ni? Sebab jawapan ni tak ada dalam petikan. Inilah memerlukan pengetahuan sedia ada kamu melalui pembacaan ataupun perbincangan dengan guru-guru kamu ataupun dengan kawan-kawan kamu ataupun dengan menonton siaran-siaran yang dipaparkan yang dipersembahkan dalam di televisyen.
Ya, dengan cara ini kamu kena sentiasa ya membaca pengetahuan supaya dapat menambah ilmu pengetahuan kamu. Ya, jadi keluarga bahagia menjadi kunci kepada pembangunan negara. Keluarga bahagia dapat melahirkan individu yang dinamik, progresif, sihat fizikal dan mental. Selain itu, dapat juga melahirkan individu yang memiliki sahsiah terpuji. Keamanan, ya jelaskan ni dah jelaskan ni. Ya, apakah kesan dia menjadi kunci kan kepada pembangunan negara? Kenapa? Sebab dapat melahirkan individu yang dinamik, progresif, sihat fizikal dan mental. Selain itu dapat juga melahirkan individu yang memiliki sahsiah terpuji. Dengan cara itu, keamanan, kesejahteraan dan keharmonian negara turut terpelihara kerana masalah sosial dapat dibendung. Ini dia ya, kesan keluarga bahagia kepada negara. Ya, baru layak dapat 3 markah. Baiklah. Ni apa pula? Ya, seperti biasa, jom kita uji minda. Apa kata? Mari sama-sama kita jawab soalan yang diberikan. Soalan tak susah, jangan susah hati. Jom. Baiklah, kita lihat ya arahan. Apa-apa mesti baca arahan dulu. Ya, jawab soalan pemahaman berdasarkan petikan di bawah ini. Kita tengok gambar yang pertama. Ya, Faiz dan ayahnya mengumpulkan surat khabar lama untuk dikitar semula. Langkah itu dapat mengurangkan sampah serta mengelakkan pencemaran. Gambar kedua, kakak membantu ibu menanam sayur. Ya, mereka menanam sayur di dalam botol terpakai. Jadi botol yang kita minum apa semua kan sebenarnya boleh, jangan buang, boleh digunakan untuk menanam sayur. Sayur dapat menghijaukan bumi. Mereka juga dapat makan sayur yang segar. Kan? Jadi boleh guna botol tu ya. Jangan buang sepah-sepah kan. Jadi nak elakkan dari sampah merata-rata, kamu gunakan, hitar semula ya barang yang telah kamu guna. Baik, gambar yang ketiga, nenek hendak membuat baja. Nenek mengambil kulit buah-buahan. Dia tak buang kulit buah-buahan tu tahu. Dia ambil kulit buah-buahan lalu direndam di dalam air bersama dengan kulit telur. Kulit telur pun tak buang. Ya, contoh macam hari raya ni kan, ibu kamu buat kuih kan, kulit telur biasa buang je kan. Jangan buang. Jadi kulit telur kumpulkan, ya, kamu boleh rendam dalam air bersama dengan kulit buah-buahan. Jadi dapat jadi buat baja. Jadi siram kat pokok bunga ataupun sayur-sayuran sebab baja dapat menyuburkan tanaman. Baiklah, mari kita saksikan. Jawab. Soalan senang je. Siapakah yang mengumpulkan surat khabar lama? Ada kan? Dalam petikan kan? Ya, pandai. Faiz dan ayahnya mengumpulkan surat khabar lama. Baik, soalan kedua. Mengapakah mereka mengumpulkan surat khabar lama? Pun ada dalam jawapannya ada dalam petikan. Ya, mereka mengumpulkan surat khabar lama untuk dikitar semula. Ya, baik, apakah yang dilakukan oleh kakak dan ibu? Ada kan dalam petikan kan? Senang kan? Ni soalan memang senang. Semuanya ada dalam petikan. Biasanya jawab soalan seperti ini, markah yang diperuntukkan 1 markah. Sebab memang ada dalam petikan. Ya. Apakah yang dilakukan oleh kakak dan ibu? Nak jawab pun soal jawapannya pun tak adalah memerlukan jawapan yang panjang-panjang, tak ada. Cukup 1 isi. Ya, 1 markah. Apakah yang dilakukan oleh kakak dan ibu? Jadi kakak dan ibu menanam sayur di dalam botol terpakai. Ada kan dalam petikan? Ada. Atau mereka menanam sayur di dalam botol terpakai pun boleh diterima. Baik, soalan keempat, apakah faedah mereka menanam sayur? Jadi di sini terus ambil di sini dalam petikan ni. Sayur dapat menghijaukan bumi, mereka juga dapat makan sayur segar. Jadi soalan yang terakhir, bagaimanakah nenek membuat baja? Pandai. Nenek mengambil kulit buah-buahan lalu direndam di dalam air bersama dengan kulit telur. Itu cara buat baja.
Baiklah, ni dia. Mula baca petikan di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan berikut. Ya, Hafiz dan keluarga membeli banyak cenderamata ketika melancong di Terengganu. Antaranya kain batik, songket, barangan tembaga, kemeja tea, penanda buku dan bekas pensel. Ya, mereka juga membeli pelbagai jenis kerupuk. Bapa dan ibu Hafiz telah mengagihkan cenderamata kepada sanak saudara. Mereka telah memberikan kain batik kepada Pak Ngah, Mak Lang dan Pak Su. Sepupu-sepupu Hafiz pula mendapat kemeja tea setiap seorang. Jiran-jiran yang berdekatan pula diberikan kerupuk kering dan kerupuk leko. Kerupuk dari Terengganu enak rasanya kerana mengandungi kandungan ikan yang banyak. Di sekolah pula Hafiz telah menghadiahkan kotak pensel kepada guru kelasnya. Dia juga memberikan penanda buku yang mempunyai pelbagai warna menarik kepada rakan-rakannya. Kotak pensel yang diperbuat daripada kayu yang diukir dengan unik sekali dihadiahkan kepada Cikgu Suhaila. Ya, setelah kita baca, kita kena faham betul-betul ya petikan yang diberikan ini supaya kita dapat menjawab soalan seterusnya. Baiklah, cikgu tak nak bagi soalan yang satu markah yang A. Cikgu terus kepada B. Mengapakah kotak pensel yang diberikan kepada guru kelas Hafiz sangat unik? Kan ni 2 markah. Jadi kenapa? Kat mana jawapannya? Kat peringgan keberapa? Kotak pensel. Mana? Kata kuncinya mana? Kata kuncinya kotak pensel. Kat mana kotak pensel? Peringgan pertama ada kotak pensel? Tak ada. Peringgan kedua? Tak ada. Peringgan ketiga? Ada kotak pensel. Jadi unik? Ada tak unik? Ada perkataan unik. Jadi mengapakah kotak pensel yang diberikan kepada guru kelas Hafiz sangat unik? Jadi jawapannya kotak pensel yang diberikan kepada guru kelas Hafiz sangat unik. Mula daripada sini kotak pensel. Nampak? Jadi mengapakah ni potong? Jadi K ni huruf besar. Jadi salin semua ni balik sampai unik kerana dia perbuat daripada kayu yang diukir. Diperbuat daripada kayu yang diukir. Itu yang menyebabkan kotak pensel itu sangat unik. Baiklah, soalan seterusnya. Pada pendapat kamu, mengapakah cenderamata dijual di tempat pelancongan? Jadi pada pendapat kamu ini merupakan soalan hebat sebab jawapannya tak ada dalam petikan. Jawapannya memerlukan kamu faham berdasarkan pengetahuan yang sedia ada melalui pembacaan dan sebagainya. Jadi mengapa cenderamata dijual di tempat pelancongan? Betul ya. Supaya yang kamu baca dalam petikan ni, dia bagi hadiah cenderamata kepada sanak saudara, guru-guru dan juga rakan. Betul tak, guru kelas dia dan juga rakan-rakan kan? Jadi itu menyebabkan cenderamata tu dijual di tempat pelancongan. Jadi pada pendapat saya, cenderamata dijual di tempat pelancongan supaya pelancong yang datang dapat membeli cenderamata yang dijual di situ untuk dijadikan sebagai kenangan. Kan? Jadi bila dibagi pada sanak saudara, guru dan juga sahabat-sahabatnya boleh dijadikan sebagai kenangan. Dia dapat 3 markah di sini. Seterusnya, jadi kita buat uji minda sikit ya sebagai pengayaan untuk kita buat teka silang kata ya. Teka silang kata ni ada dalam buku teks bahasa Melayu ya, tahun 6 muka surat 20 kan. Jadi kita tengok soalan yang pertama, melintang. Kakak menghadiahi emak seapa? Apa judul bilangannya? Bunga mawar bersempena dengan hari ibu. Mula dengan J, tengah-tengahnya B. Jadi seapa? Pandai, sejambak. Ya, nampak? Baik, soalan yang kelima. Mana soalan 5 ni? Ada P, ada N. Jadi ibu bapa memainkan apa penting untuk membentuk keluarga bahagia? Mula dengan P. Memainkan? Betul, peranan. Ya, ibu bapa memainkan peranan penting untuk membentuk keluarga bahagia. Baik, soalan yang ke-6. Mana nombor 6 ni? Nombor 6 ni. Ya, U je ada kat sini ujung. Tuan Haji Amri selalu menasihati cucu apa dia? Agar belajar dengan bersungguh-sungguh.
sungguh. Cucu siapa? Mestilah cucu Tuan Haji Amri. Jadi kata ganti nama bagi Tuan Haji Amri ni, apa dia? Ujungnya U. Pandai beliau. Ya, Tuan Haji Amri selalu menasihati cucu beliau agar belajar dengan bersungguh-sungguh. Soalan 8, mana nombor 8? Ni M, kemudian ada D. Itu sahaja. Jadi Puan Alia buat apa anak-anaknya kuih talam untuk minum petang? Buat apa? Apa dia buat? Kuih talam untuk minum petang. Pandai menghidangi. Ya, Puan Alia menghidangi anak-anaknya kuih talam untuk minum petang. Dan yang ke-10, hari bapa disambut pada hari apa? Minggu ketiga bulan Jun pada setiap tahun. Mula dengan A. Hari apa yang mula dengan A? Pandai. Ahad. Pandai. Ya. Baiklah, menegak. Ya. Baik. Encik Ismail membawa anak-anaknya ke pusara ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Mana nombor 2? Ni nombor 2. Jadi anak membawa anak-anaknya buat apa? Betul ya, berziarah. Ya, Encik Ismail membawa anak-anaknya berziarah ke pusara ahli keluarga yang telah meninggal dunia. Pakcik Rosdi yang telah lama menghilang tiba-tiba di kampung. Mana nombor 3? Kat mana nombor 3? Mana nombor 3? Ni. Tengah-tengah dia N. Apa dia? Betul. Muncul. Dah lama hilang, tiba-tiba muncul di kampung. Kan? Baik, soalan nombor 4. Kami buat apa kedatangan Pak Uda yang berkunjung ke rumah kami? Ni nombor 4. M. Mula-mula. Lepas tu M tengah-tengah ni. Apa dia? Ya, betul ya. Menyambut. Ya. Kami menyambut kedatangan Pak Uda yang berkunjung ke rumah kami. Baik, nombor 7. Ni senang aja. Yang bertanggungjawab memastikan keselamatan keluarga. Start mula-mulanya S. Mula dari S. Ada I, ada A. Betul. Siapakah yang bertanggungjawab? Ya, siapakah yang bertanggungjawab memastikan keselamatan keluarga? Mestilah bapa dan juga anak lelaki. Kalau ada anak lelaki tahu, anak lelaki yang besar juga dia kena bertanggungjawab. Baik, yang ke-9, kereta baharu. Mana nombor 9? Ni ada I N. Apa dia? Betul, ini ya. Kereta baharu ini dibeli oleh ayah untuk keselesaan keluarga kami. Tahniah cikgu ucapkan kepada semua murid sebab dapat menjawab dan lengkapkan teka silang kata yang dipaparkan ini. Baiklah, ini pula merupakan QR code dan pautan kuis latih tubi soalan bahasa Melayu tahun 6. Cikgu harap kamu dapat menjawab dan soalan-soalan yang terdapat dalam soalan-soalan kuis yang terdapat dalam kuis latih tubi soalan bahasa Melayu tahun 6. Jangan lupa mesti jawab untuk menanjamkan minda kamu dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Baiklah, itu sahaja. Sekian, selamat maju jaya. Waktu fajar menanti tamu, sayup-sayup terdengarlah. Tekun belajar, menimba ilmu, jangan ingkar nasihat guru. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.